اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'alim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di rumah? Alhamdulillah, masih lagi kita bersiaran di hari yang sama, di waktu yang sama. Cuma mungkin hari ini terlewat sedikit. Okey. Alhamdulillah tidak menjadi masalah kepada tuan dan puan. InsyaAllah kita masih lagi bersama-sama di dalam program Tilawah Interaktif bersama-sama dengan saya, Ustazah Awatif. InsyaAllah tuan dan puan pada pagi ini, tuan dan puan akan bersama-sama dengan saya. Kita akan menerokai, menerokai surah baru. Kerana minggu yang lalu kita selesai untuk membaca surah Abasa dan pada minggu ini kita akan teruskan perjuangan kita. Kita akan menerokai surah yang baru iaitu surah At-Takwir. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita akan sama-sama meneliti dan kita akan sama-sama menggali, mencari kesalahan-kesalahan kecil. Kita akan bersama-sama untuk memperbaiki bacaan kita untuk mendapatkan bacaan yang cantik ataupun untuk mendapatkan bacaan yang menepati hukum tajwid yang betul, insya-Allah. Okey. Baik, tuan dan puan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada saya meraihkan kehadiran Puan Suwaidah Amin. Waalaikumsalam. Kemudian saya meraihkan kehadiran Nis Chatia. Daripada mana ni? Waalaikumsalam. Baik. Saya meraihkan juga kehadiran Yulia Rusmin. Kemudian Muhaimin Muhammad Sulaiman, Zihani. Baik, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon kepada tuan dan puan semua yang berada di rumah untuk perbanyakkan lagi share. Memperluaskan lagi share supaya tuan dan puan di rumah yang berada di rumah dapat mengisi masa lapang untuk bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama meneliti atau menerokai surah yang baru. Kita akan cuba sama-sama mencari di mana kesalahan-kesalahan yang sering berlaku, insya-Allah. Baik, sebelum itu jom kita sama-sama untuk membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bersama-sama sebelum kita memulakan dengan surah kita yang baru pada pagi ini, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Alhamdulillah tuan dan puan, Alhamdulillah pertama-tama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesihatan yang baik pada hari ini, dibangkitkan semula, okey. Kita dapat berbicara, kita dapat bersua lagi di dalam program Tilawah Quran Interaktif, okey, bersama-sama dengan saya Ustazah Awatif, insya-Allah. Okey, sebelum itu saya ingin saya memerlukan bantuan daripada tuan dan puan di rumah untuk share. Okey, banyakkan lagi share supaya kita dapat manfaat bersama-sama program kita live pada pagi ini, okey, ataupun ada yang ingin meninggalkan komen ataupun ingin menyatakan komen, okey, ataupun menyatakan persoalan apa-apa, okey, boleh tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab satu persatu ataupun kita akan cuba bincangkan bersama-sama. Okey, baik, insyaAllah. Okey, baik, seperti yang saya janjikan, kita akan cuba untuk menerokai surah yang baru pada pagi ini, iaitu kita terus pergi kepada surah At-Takwir. Okey, boleh tuan dan puan ni? Jika ada mushaf di hadapan tuan dan puan boleh buka muka surat 586. Okey, tetapi sekiranya tuan dan puan tak ada mushaf di hadapan tuan dan puan, okay, tuan dan puan boleh untuk lihat di skrin yang saya paparkan ni. Okey, boleh untuk sama-sama kita meneliti, kita tengok sama-sama surah ni. Okey. Dan kita akan cuba melihat satu persatu ayat ini, ayat demi ayat, dan kita akan cuba melihat hukum-hukum apa yang terdapat di dalam surah At-Takwir ini. Okey, boleh ya, insyaAllah tuan dan puan. Boleh buka Quran masing-masing muka surat 586. Mungkin ada yang tuan dan puan yang nak tanda kan. Okey, sediakan pensel, boleh tanda di bahagian-bahagian mana yang kita fokuskan ataupun di mana yang terdapat hukum-hukum tajwid yang di dalam surah ini. Okey, boleh tuan dan puan boleh sediakan pensel, ada Quran lagi baguslah di hadapan tuan dan puan supaya tuan dan puan boleh tanda di Quran masing-masing. Okey, apabila nanti ada masa lapang tuan dan puan nak membaca, tuan dan puan boleh fokuskan pada tanda-tanda yang tuan dan puan dah letakkan. Okey, baik, insya-Allah. Okey, boleh lagi tuan dan puan? Boleh untuk sama-sama kita perbanyakkan lagi share, panjangkan lagi share. Okey, sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, sebelum itu apa khabar tuan dan puan di rumah? Okey, harap-harapnya semua sihat, dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, kita berada di penghujung tahun 2020. Kita akan masuk pada tahun 2021 tak lama lagi, insya-Allah, dengan azam yang baru, dengan niat yang baru, dengan tekad yang baru. Okey, kita kena sentiasa memperbaharui diri kita. Okey, insya-Allah kita akan sentiasa membaca Al-Quran, kita akan sentiasa mengingati Allah, insya-Allah. Tuan dan puan ni, kita mulakan tahun baru kita ini nanti tak lama lagi, kita mulakan dengan kita memperbanyakkan, kita bertekad dalam hati kita akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Okey, untuk sempena dengan tahun baru kita tak lama lagi, insya-Allah. Okey, baik, kita boleh mula insya-Allah tuan dan puan. Okey,
Sebelum kita mula, kita tengok sedikit surah At-Takwir ni, iaitu surah yang bermaksud surah yang lebih fokus kepada surah maksud pergulungan. Dia lebih kepada kemusnahan yang menyeluruh pada hari kiamat. Okey. Baik, apabila kita tengok pada dari segi maksud dia tu pun bahawasanya saat terjadinya peristiwa besar pada hari kiamat. Okey. Jadi maksudnya di sini kita tahu ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, ni bermaksud apabila matahari digulungkan. Maksudnya di sini menceritakan tentang hari kiamat. Dia lebih kepada pergulungan. Jadi apabila kita memikirkan tentang hari kiamat, kita jadi takut. Okey, kita jadi takut. Tapi apabila kita meneliti tafsir-tafsir Al-Quran yang terdapat ataupun maksud-maksud dalam Quran, kita lebih dekat kepada Allah, maka kita ada persediaan dan kita akan cuba menjadi lebih umat yang lebih baik, insya-Allah. Okey, baik tuan dan puan, kita teruskan. Okey, sebelum itu saya ingin memeriksa dahulu saya punya mic okey ke? Saya punya suara jelas. Tulisan di dalam skrin ni adakah jelas ataupun terlalu kecil sangat? Okey, maklumkan kepada saya ataupun dah okey, maklumkan kepada saya. Okey, hari ni baik, insya-Allah hari ni kita akan baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14 tuan dan puan. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Boleh tuan dan puan Yang pertama sehingga ayat yang ke-14. InsyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah. Okey? Baik. Kita akan teruskan insyaAllah. Okey. Saya akan baca dahulu daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Kemudian untuk slot yang kedua, kita akan sama-sama mencari hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takwir ini, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Baik. Jika diperhatikan tuan dan puan ayat-ayat di dalam surah At-Takwir ni, sebutan-sebutan huruf sebutan-sebutan huruf yang terdapat di dalam surah At-Takwir ni dia macam agak susah sedikit. Sebab apa? Berkesesuaian dengan maksud itu. Maksud itu bermaksud hari pergulungan, hari kiamat. Jadi kebiasaannya apabila kita membaca sesuatu surah ataupun sesuatu ayat itu, apabila kita susah nak menyebutnya, maka tuan dan puan perlu lihat pada maksud intisari ayat tersebut. Jadi apabila tuan-tuan dan puan tengok maksud itu
Mesti maksud dia tu menggambarkan sesuatu peristiwa. Okey, baik kita tengok ayat ni. Surah Takwir ni menggambarkan peristiwa hari kiamat. Jadi sebab tu huruf-hurufnya tu pun okey, agak mencabar tuan dan puan okey, agak mencabar. Tapi insya-Allah tidak menjadi penghalang untuk kita untuk teruskan. Kita teruskan untuk memperbaiki, okey, memperbaiki dari satu ayat ke satu ayat. InsyaAllah kita sama-sama tuan dan puan kita sama-sama. Jika ada persoalan ataupun jika ada teguran, komen, boleh untuk meninggalkan, boleh untuk tinggalkan di ruangan di bawah. Meninggalkan macam nak meninggal ke mana kan. Baik, boleh tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah kita akan sama-sama. Kita akan sama-sama meneliti. Boleh insyaAllah. Baik. Tengok sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu. Mula-mula sekali idza ni. Idza ni jangan tertukar dengan huruf zain. Sebab za ni adalah za yang lembut. Za. Idza syam. Kebiasaannya orang akan baca idza syam. Sebab apa? Sebab huruf sya tu dia terjangkit. Ni kena berjaga-jaga, berhati-hati. Idza syam. Idza. Betulkan Betulkan. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Perlu tekankan di sini sebab terdapat simbol syaddah ataupun tanda syaddah di atas huruf waw. Jadi kena tekan di situ. Idza syamsu kuwirat. Boleh? Satu lagi kemudian di sini. Kuwirat. Rat. Perlu ada hamas sedikit. Rat. Bunyi angin dia sedikit. Kita terus. Wa idzan nujum. Wa idzan nujum. Sama juga. Za perlu betulkan huruf za. Wa idzan nujumun. Wa idzan nun ada syaddah. Perlu didengungkan. Wa idzan nujumun kadarat. Munka. Nun mati berjumpa dengan huruf ka. Apa tuan-tuan dan puan? Apakah hukumnya di sini? Nun mati berjumpa dengan huruf ka. Apakah nama hukumnya di sini tuan dan puan? Perlu dengung ke? Perlu izhar ke? Perlu idgham? Di mana satu? Yang mana satu? Apakah hukumnya di sini? Nun mati berjumpa dengan huruf ka. Munkadarat. Apakah nama hukumnya di situ? Nun mati berjumpa dengan huruf ka. Baik, sama-sama tengok. Nun mati berjumpa dengan huruf ka. Sama-sama tengok. Di sini izhar halki ada tak huruf ka? Tak ada. Ikhfa hakiki ada tak huruf ka? Baik, kita tengok sama-sama. Ada. Tuan puan nampak ke? Huruf ka di sini. Jadi hukumnya adalah ikhfa hakiki. Baik. Boleh tuan puan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Dengungkan di situ. Wa idzan nujumun kadarat. Kemudian seterusnya. Wa idzal jibalu. Wa idzal. Za banyak dekat sini Wa idzal ba panjang dua harakat. Jibalu suyirat. Saya kira ni tak ada masalah. Kita teruskan. Wa idzal 'isha. Wa idzal. Satu lagi saya perlu ingatkan kepada tuan dan puan. Kebiasaannya apabila la mati, tuan dan puan apabila la mati, dia akan bunyi wa idzal.
Dia akan bunyi wa idzal. Tak boleh. Okey, wa idzal isya. Okey. Tuan dan puan, apabila lam mati ni, okey, saya ada satu tips. Apabila lam mati, okey, huruf mana-mana pun berjumpa dengan huruf lam, kebiasaannya, okey, kebiasaannya dia akan jadi kita nak beranakkan huruf lam tu ataupun kita nak lantunkan bunyi huruf lam tu. Betul tak tuan dan puan? Dia akan bunyi wa idzal, kebiasaannya. Okey, jadi caranya bagaimana tuan dan puan kita tak nak bagi lantunkan bunyi huruf lam tu adalah kita biarkan lidah kita tergantung di atas lelangit. Okey, biarkan lidah kita tergantung. Wa idzal, biarkan tergantung. Kebiasaannya yang bunyi le tu apabila kita selesai menyebut wa idzal tu, kita terus turunkan lidah kita. Apabila kita turunkan lidah kita, maka dia akan bunyi le tu. Sekarang ni tuan dan puan, biarkan tergantung lam tu ataupun lidah tu di atas lelangit. Wa idzal isya. Boleh tak tuan dan puan? Wa idzal isya. Wa idzal isyaru uttilat. Okey, isyaru uttilat. Huruf a. Huruf tawassut, huruf ain, huruf di pertengahan. Okey? Perlu sebut bagi betul. Kebiasaannya orang akan baca wa idzal isyaru uttilat. Nampak? Tukar huruf ain ni, tukar kepada huruf alif. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Tuan dan puan, perlu betulkan huruf ain ni sebab huruf ain ni adalah huruf tawassut, huruf yang di pertengahan. Jadi kena betulkan sifat dia. Ru'ub, berjumpa dengan huruf to. Utilat. Ti kena tebal. Jangan utilat. Kebiasaannya memang tuan dan puan akan baca gitulah. Okey. Utilat. Tukar semua huruf. Tak boleh tak sah bacaan ni sebabnya menukar huruf. Tak boleh. Apabila menukar huruf, apabila kita baca Al-Quran ni, kita tukar huruf, maka tertukarlah maksud dalam Al-Quran. Jadi bacaan kita tidak sah. Okey. Ya tuan dan puan kena betulkan. Wa idzal isyaru uttilat. Betulkan. Okey, di sini Okey, di sini. Baik. Seterusnya. Wa idzal, okey, di dalam surah At-Takwir ni banyak za. Okey, banyak za lembut. Okey. Za yang heret sikit. Za yang heret sikit tu. Bukan za tu Bukan sofir za tu bukan. Za. Wa idzal wuhu. Okey, wa idzal. Okey, jumpa lagi. Zal ni, lam ni seperti yang saya beritahu sebentar tadi. Jaga jangan bagi beranakkan huruf lam ni. Wa idzal wuhushu husyirat. Di sini agak mencabar sedikit. Okey. Sebab apa? Wuhushu husyirat. Semua okey, semua menggunakan baris dhammah. Banyak dhammah dekat sini. Okey. Wuhu. Okey. Wuhu. Okey, jangan lupa ha. Wuhushu husyirat. Kebiasaannya nak mudah. Okey, ada yang nak mudah dia akan baca wa idzal wuhushu husyirat. Okey. Ha tu. Ha ni tidak jaga. Ha ni. Ha yang kedua ni. Ha ni. Kena jaga tuan dan puan Wa idzal wuhushu husyirat. Kena jaga huruf. Okey? Baik. Wa idzal wuhushu husyirat. Okey, jangan panjang, jangan tambahkan mat kat sini. Kan kebiasaannya akan baca wuhushu husyirat. Tak boleh. Okey? Di sini hu saja yang panjang. Okey? Wuhushu husyirat. Okey? Okey, boleh tuan dan puan Okey, teruskan. Wa idzal. Okey, wa idzal. Wa idzal. Dah kena jaga Wa idzal. Kena jaga lagi. Biha. Ha pedas ni kena jaga tuan dan puan. Biharu sujjirat. Okey. Baik, sikir ini tak ada masalah. Kita teruskan. Wa idzan nufu. Wa idzan nu. Jumpa dengan nun ada syaddah. Okey. Perlu dengungkan.
Okay, jangan, okay, za ni satu lagi, za sebelah dia memang ada huruf mat. Tetapi kita berjumpa dengan huruf yang bertanda syaddah. Jadi kita terus masuk kepada huruf yang bertanda syaddah. Jangan pula pergi baca wa idzan. Sebab apa? Sebab ada huruf ni, ada huruf mat. Jadi sebab tu saya panjang Ustazah. Tak boleh, okay? Sebab apa? Sebab huruf nun ni ada syaddah. Jadi kena dengungkan di sini. Terus masuk kepada huruf nun. Wa idzan nufusu zuwijat. Okay? Nufusu suzuwijat. Za ni za ni pun jangan tertukar. Kadang-kadang ada yang baca nufusu zuwijat. Zuwijat tertukar pula. Tak boleh. Okay? Za. Zuwijat. Okay? Baik, seterusnya. Wa idza wa idzal mau'udatu su'ilat. Okay. Di atas ni sambungan. Sambungan wa idzal mau'u ni panjang tuan dan puan panjang 2 harakat. Okay. Sebab ada waw kecil dekat sini. Nampak waw kecil kan? Okay. Mau'udatu su'ilat. Datu su'ilat. Okay. Jangan lupa hamzah di bawah ni. Okay. Baik, seterusnya. Bi'ayyi dhanbin. Bi'ayyi. Tekankan. Okay. Bi'ayyi. Okay. Yi ni kena sebut. Tapi yi tak boleh panjang tuan dan puan sebab kebiasaannya bi'ayyi dhanb. Okay. Yi ni tak boleh panjang. Okay. Sebabnya sebelah dia tidak ada huruf mat. Jadi tak boleh panjang lah Okay. Bi'ayyi dhanbi. Nun mati berjumpa dengan huruf ba, tuan dan puan. Okay, ada mim kecil pula dekat atas ni. Apakah nama hukumnya di sini? Tuan dan puan boleh bantu saya? Saya tidaklah keseorangan di sini. Okay. Boleh tuan dan puan meriahkan. Okay, meriahkan live kita pada pagi ini. Apakah namanya di sini? Nun mati berjumpa dengan huruf ba. Okay, boleh tak bantu saya? Apakah nama hukumnya di sini? Dan bagaimanakah cara bacaannya? Nak dengung ke? Kita nak jelas ke? Kita baca panjang ke? Pendek ke? Boleh tak bantu saya? Okay. Saya memerlukan jawapan daripada tuan dan puan di rumah yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Nun mati berjumpa dengan huruf ba. Dhanbin. Okay. Ada pula mim kecil dekat situ. Apakah nama hukumnya di situ tuan dan puan? Okay, kita dapat jawapan daripada Puan Suwaidah kita. Dia mengatakan bahawa di situ adalah hukumnya iqlab. Iqlab. Okay, ada lagi tak jawapan? Ada lagi ke jawapan? Saya memerlukan jawapan daripada tuan dan puan di rumah. Apa jawapannya di sini? Okay, iqlab. Okay, jawapan daripada Puan Suwaidah iqlab. Okay, baik. Sama-sama kita tengok. Betul ke tidak? Iqlab di sini. Mati berjumpa dengan huruf ba. Tengok sama-sama. Iqlab. Kita terus fokus pada iqlab sebab tadi ada Puan Suwaidah bagi tahu kita jawapan. Kita tengok ada betul ke tidak huruf iqlab ni. Ya. Okay, ba. Okay, nun mati berjumpa dengan huruf ba. Jadi, iqlab jawapannya. Cara bacaannya bagaimana? Seakan-akan menyembunyikan huruf mim. Cuma bibir direnggangkan sedikit. Okay? Mim. Okay? Baik. Sebab tu tanda dia macam mana kita nak mengenali itu adalah iqlab apabila ada mim. Okay? Ada mim kecil di atas tu. Tuan puan nampak ada mim kecil di atas tu. Maka di situ adalah hukumnya iqlab. So, bagaimana cara bacaannya? Kita kena dengung. Kita renggangkan sedikit bibir kita. Bi'ayyi dhanbin. Okay? Okay, kemudian kita jumpa pula tanwin berjumpa dengan huruf qa. Tanwin berjumpa dengan huruf qa, tuan dan puan. Tanwin berjumpa dengan huruf qa ni, tuan dan puan. Okay, baik. Tahniah kepada Puan Suwaidah. Jawapan yang betul. Okay. Bingku. Apakah jawapannya? Tanwin baris bawah. Tanwin baris bawah berjumpa dengan huruf qa. Huruf qaf. Okay. Apakah jawapannya? Bingkutilat.
Adakah masih lagi iklab? Iklab tak ada kan? Sebab iklab satu saja huruf dia ba, bukan iklab dah. Bukan dah jawapan dia. Ni apa pula? Izhar ke? Apa ni, ikhfa ke? Idgham ke? Apakah jawapannya di sini? Bi ayyi dhanbin qutilat bin. Saya dah bagi clue tu. Bin ku. Apakah jawapannya di sini? Boleh? Beritahu saya jawapannya. Baik, kita tengok sama-sama. Tanwin berjumpa dengan huruf Qa. Tengok sama-sama Tanwin berjumpa dengan huruf Qa. Okey, baik. Jawapannya ikhfa hakiki. Betul ke? Kita cuba cek. Ikhfa hakiki. Betul ke tidak ikhfa hakiki ni? Qa tadi? Okey, Qa. Baik. Ini Qa. Ya, betul. Ikhfa hakiki. Okey, tahniah kepada Puan Suwaidah. Okey. Kerana sangat memberi respon yang sangat baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ikhfa hakiki jawapannya. Okey. Jawapannya ikhfa hakiki. Bi ayyi dzam. Kita dengung dah tadi dekat situ. Dzam kita dah dengung. Dzam bin. Dengung lagi. Ada dua tempat. Dzam bin qutilat. Dan kemudian saya perlu ingatkan kepada tuan dan puan di sini dia berjumpa dengan huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf isti'la. Huruf tebal. Okey, huruf tebal. Jadi apabila ikhfa ni dia berjumpa dengan huruf tebal, maka tebalnya tu kena masukkan ke dalam dia tu. Maksudnya tak masuk ke dalam huruf tebal tu. Dan bi'ku. Okay, kena tebal, masukkan. Bi'qutilat. Okay. Jangan bi'qutilat, tak boleh. Bi'qutilat. Okay. Okay, kita teruskan. Wa idzas suhufu. Di sini mencabar sedikit. Sebab apa? Sebabnya za ni lembut. Jumpa pula dengan so. So adalah huruf isti'la. Jadi perlu berhati-hati. Wa idzas suhu. Jangan pula wa idzas suhu. Ni kebiasaannya. Kebiasaannya berlaku. Okay? Kebiasaannya berlaku apabila tukarkan huruf za ni kepada huruf zain. Okay? Wa idzas suhu. Dah menjadi kebiasaan. Okay, jadi hari ini kita cuba perbetulkan. Cuba perbetulkan za, sebutan huruf za. Wa idzas suhu. Okay, betulkan. Wa idzas suhu. Okay. Wa idzas, za ni, za dengan so. Wa idzas suhu. Ya. Wa idzas suhufu. Sebelah dia pula ada huruf ha pedas. Jadi orang selalu kebiasaannya orang akan baca wa idzas suhufu. Hu dah tak masuk dia punya makhraj dia, tempat dia. Kena betul-betul masuk. Wa idzas suhufu. Okey. Suhufu. Okey. Kebiasaannya di sinilah kebiasaannya akan berlaku. Suhufu di sini. Wa idzas suhu. Wa idzas suhufu. Okay. Suhufu. Okay. Boleh? Okay. Suhufu nushirat. Ni saya kira ni tak ada masalah. Di sini saja. Di depan ni saja. Okay. Di depan ni saja yang selalu tertukar sifat huruf. Wa idzas suhufu. Betul kan tuan dan puan Wa idzas suhufu nushirat. Okay. Boleh kita teruskan? Wa idzas sama. Wa idzas. Masuk ke dalam sin terus tuan dan puan. Wa idzas sama. Panjang ni berapa harakat tuan dan puan? Panjang ma ni berapa harakat ni? Wa idzas sama. Okey, seperti yang saya bagi tahu ada kelas-kelas yang minggu lalu. Bagaimana kita nak mengenal ini adalah mat wajib ke, mat jaiz ke, mat lazim ke? Bagaimana kita nak mengenal dia? Tuan dan puan masih ingat? Okey. Okey, saya buat revision balik ataupun saya buat ulang kaji balik kita cuba untuk membantu tuan dan puan kita cuba bagi tahu balik. Okey, apabila tanda panjang ni tuan dan puan tanda panjang ini
okey, berjumpa dengan huruf hamzah. Okey, nampak huruf hamzah sebelah dia? Okey, itu tak lain tak bukan ada dua sahaja. Mat wajib dengan mat jaiz. Dua itu sahaja. Mat jaiz ataupun mat wajib. Dua itu sahaja. Tapi cara nak beza dia mat wajib dengan mat jaiz bagaimana? Kalau mat wajib dia berada di dalam satu kalimah. Okey, kalau mat jaiz dia berada di dalam dua kalimah. Okey. Baik, kalau sebegini as-sama ni dia jadi satu kalimah. Maka satu kalimah adalah mat wajib. Panjang ni sama mat jaiz dengan mat wajib panjang sama. Panjang dia 4 dengan 5 harakat. Okey? Baik. Wa idzas sama'u kushitat. Kushitat. Ni pun sering menjadi kesalahan apabila kushitat. Jadi tot. To. Tak nak po, tebal. Po. Kushitat. Betulkan. Okey? Kushitat. Kena betulkan ni tuan dan puan di sini. Kushito. Pot. Kebiasaannya akan baca kushitot. Macam tu. Okey, betulkan Okey, baik. Seterusnya. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahi ha pedas. Jangan lupa ha pedas ni. Jahimu su'irat. Masuk dalam ain. Okey, ni pun kebiasaannya akan baca su'irat. Dia jadi huruf hamzah di situ. Tak boleh masuk ke dalam pangkal tu, masuk pertengahan tu. Tawasud tu. Su'irat, masuk ain. Su'irat. Okey. Okey, kemudian saya perlu ingatkan kepada tuan dan puan di belakang ini rod ni, okey, semuanya lat, rod, apa semua ni, tuan dan puan jangan panjang Jangan pula pergi baca su'irat. Tak boleh. Salah. Okey. Dia tak ada harakat di sini. Terus su'irat. Sama semua ayat-ayat yang sebelum-sebelum ni pun. Tengok ayat yang ke-11 sama. Kushitat sama. Okey. Dia tak panjang. Okey. Tuan-tuan dan puan jangan panjang Okey. Seterusnya. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu Okey, za. Za ni adalah sifat dia sofir. Okey, sifat dia bunyi z. Uz. Okey. Uzlifat. Okey, boleh nampak Uzlifat. Okey, sifat za ni. Sofir, bunyi za. Kena bunyi. Uzlifat. Okey, boleh Alright, okey. Ayat kita yang terakhir. Alimat nafsum. Okey, ni perlu diingatkan tuan dan puan Alimat. Bunyikan dulu. Hamas dia. Alimat. Okey, alimat. Perlu lepaskan angin ta tu. Ta. Jangan alimat nafsun. Kebiasaan gitulah bacanya. Ni kena betulkan. Alimat. Okey. Alimat nafsum ma. Mim ada syaddah. Perlu dengungkan. Wajibul gunnah di sini tuan dan puan Ma. Okey, nampak ma ni. Tadi saya dah terangkan apabila tanda panjang ini, tanda misai, tanda ombak, berbagai-bagai lah definitionnya, okey. Definasinya. Okey, apabila tanda ombak ni berjumpa dengan huruf hamzah, maka apa tadi hukumnya? Mat wajib ataupun mat jaiz saja, dua tu saja. Okey, dua tu saja, maka di sini dia jadi hukum apa di sini ni? Nampak dia terpisah sedikit. Mat jaiz. 4 dan 5 harakat. Okey. Panjang ni 4 dan 5 harakat. Alimat nafsum ma ahdarat. Okey. Jangan lupa ha ni. Ha. Okey, jangan tak boleh. Ahdarat. Ba. Okey, ba ni perlu diingatkan juga. Kebiasaannya akan baca ahdarat. Okey. Ahdarat. Okey. Boleh tuan dan puan Okey, baik, alhamdulillah. Okey, selesai kita membaca daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-14. Syukur alhamdulillah.
kita selesai untuk sama-sama kita meneliti satu persatu bacaan kita, satu persatu ayat kita. Saya yakin tuan dan puan dapat sedikit apa yang nak saya sampaikan, apa yang saya cuba untuk nak membantu tuan dan puan memperbetulkan sifat-sifat huruf supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama apabila kita membaca surah-surah di dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey tuan dan puan, setakat ini dulu kelas kita pada hari ini. Insya-Allah saya sebelum kita tamatkan kelas kita, saya meraihkan yang baru masuk dan meraihkan yang setia bersama-sama dengan saya daripada awal tadi sehingga ke akhir. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberkati usaha tuan dan puan yang cuba untuk buka laptop masing-masing ataupun yang buka handphone masing-masing, yang meluangkan masa, meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya. Kita cuba untuk memperbaiki bacaan kita dan kita cuba untuk mendapatkan bacaan yang menepati hukum-hukum tajwid, insya-Allah. Okey, baik tuan dan puan. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah diberi kesempatan, diberi kesihatan yang baik, kita berjumpa lagi. Okey, baik. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tutup dan kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan dan puan, insya-Allah jumpa lagi.